Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So untuk perlawanan ke-19 ni aku tidak ada membuat sebarang head to head video lah. So walau macam mana pun konten untuk persiapan video tu ada aku sediakan, dan aku akan bagi kamu di video ni berapa prediction yang akan aku bagi untuk perlawanan ni. So ini memang real lah, memang aku sudah bagi prediction asal tu, dan prediction aku tu menepati sasaran lah. Tapi berapa percentage aku bagi, itu yang aku mau share dengan kamu sekejap lagi. Anyway, suara atau kualiti video ni agak kurang sikit pasal aku tidak berada di tempat yang selalu aku buat rakaman ni. So equipment aku tidak bawa sekali lah pasal terlalu banyak untuk dibawa. Walau macam mana pun aku harap kamu okey dengan konten yang aku sediakan, dan aku mohon maaf di atas kualiti video untuk match ke-19 ni. Okey, jom kita proceed. Jadi ini adalah percentage yang telah aku memberi prediction lah, match prediction untuk perlawanan di antara kedua pasukan ni. Tapi again, unfortunately aku tidak sempat membuat video tersebut, dan aku meletakkan 55% dan 45% untuk Sabah FC berdasarkan dua faktor yang aku tengok di sinilah, di mana 5 keputusan terakhir untuk Terengganu FC ni berakhir dengan satu keputusan yang cukup cemerlang, manakala 5 keputusan Sabah FC, especially 3 perlawanan terakhir, tidak berada dalam satu landasan yang cukup cemerlang pada perlawanan ni. Although kita tengok memenangi beberapa perlawanan sebelum ni, tapi itu pun macam menjadi persoalan untuk para peminat pasukan Sabah lah, apabila kerap kali dibolesi awal oleh pasukan lawan, dan dua seri ni pun sekali lagi telah dibolesi oleh pasukan lawan dengan lebih awal. Dan kita tengok sekali lagi waktu perlawanan menentang Terengganu ni pun hasil yang sama. Dan untuk Terengganu, satu lagi advantage yang aku berikan kepada mereka adalah kerana mereka beraksi di gelanggang sendiri. So ini adalah keputusan perlawanan tersebut, di mana Sabah telah ditundukkan oleh Terengganu sebanyak 2 gol berbalas kosong, di mana gol pertama dijaringkan oleh Terengganu cukup awal sekali lagi pada minit ke-7 oleh pemain import mereka, dan pada minit ke-30 satu gol lagi, itu menjadikan kedudukan Terengganu 2-0 pada separuh masa pertama. Dan kedudukan untuk Liga Super terkini guys, so kita nampak agak seimbang sudahlah perlawanan yang telah dilalui bagi tiap pasukan, perbezaan sebanyak 1 mata saja. Contohnya Sabah, Terengganu dan Negeri Sembilan telah melalui 19 perlawanan, manakala Johor 18 dan KL 20 perlawanan. So ada beberapa baki perlawanan lagi yang tinggal. Walau macam mana pun, hasil daripada kekalahan dua tim yang nampak mampu untuk menggugat kedudukan Johor untuk pada tahun 2022 ini, itu Sabah dan Terengganu, berakhir pada perlawanan ke-19 ni, di mana kedua-dua pasukan ni telah pun tewas. So again, 2022 adalah milik JDT sekarang. Walau macam mana pun yang terjadi untuk 4 pasukan yang berada di bawah JDT menang semua perlawanan pun tetap tidak akan berjaya memintas JDT untuk berada di singgah sana. Ini adalah kesebelasan utama yang telah dipilih untuk persediaan daripada OKS bagi perlawanan ke-19 ni, di mana kita tengok sini tidak ada beberapa pemain utama yang biasa kita tengok turun, iaitu Badrul Bakhtiar dan juga Gary Steven Robert. Kedua mereka berada di bangku simpanan untuk perlawanan ni, dan Jose Imbalo langsung tidak tersenarai walaupun di dalam bangku simpanan untuk perlawanan menentang Terengganu ni. So aku sebenarnya mau menengok Jose Imbalo berada di bahagian serangan sebenarnya, tapi mungkin ada sebab-sebab tertentu yang membuatkan beliau tidak tersenarai di dalam pasukan Sabah pada perlawanan ke-19 ni. Walau macam mana pun, again, bila kita tengok on paper, ini adalah satu pasukan yang cukup bagus, di mana kesebelasan yang telah diturunkan ni biasa kita nampak pada awal saingan Liga Super, dan kesebelasan yang telah diturunkan ni juga banyak memberi keputusan yang cemerlang untuk pasukan Sabah FC. Walau macam mana pun, bila kita tengok kesebelasan utama ni dan juga sub yang ada perlawanan ni, ini adalah rotation yang kerap kali diguna pakai oleh OKS bagi saingan perlawanan terakhir Liga Super. Dan macam kita nampak jugalah, kita sendiri pun akui benda ni, di mana prestasi pasukan Sabah di penghujung Liga Super ni agak merisaukan, especially lagi di mana kerap kali dibolesi awal tapi nasib menyebelahi kita. Beberapa comeback telah kita lakukan, tapi bila kita tengok balik lagi untuk 3 perlawanan terakhir,
terjadi juga benda yang sama di mana kita tetap dibolosi awal, tapi nasib untuk kita comeback sudah tidak ada. Sudah tidak wujud di situ. So itu pernah aku sentuh lah, berapa lama kita mengharapkan comeback ni. Kita perlu skor awal, kita perlu mendahului pasukan dengan menjadikan gol lebih awal. Tapi again, seperti yang mana aku bincangkan pada video sebelum ni juga, bahagian hadapan kita adalah merupakan satu masalah yang cukup mengganggu kita punya persembahan bagi musim inilah. Jadi guys, apa yang berlaku pada perlawanan ni? Apa pendapat aku untuk perlawanan ni? Yang aku cakap di awal video ni adalah merupakan satu persembahan yang ini adalah persembahan yang menghampakan daripada semua persembahan yang telah Sabah FC lalui, walaupun kalah pada perlawanan tersebut. Tapi ini adalah merupakan satu persembahan, sekali aku ulang, adalah bukan satu persembahan yang cukup menghampakan untuk aku, kerana banyak faktor yang mempengaruhi perlawanan ni. Of course, satu lagi dari segi aku yakinlah dari segi motivasi sendiri, pemain memang agak menurun, especially dengan 3 keputusan perlawanan terakhir, di mana kita tengok sini Sadil dan juga Taiki tidak lagi begitu berbisa, tidak lagi begitu mampu untuk menghadirkan atau menghidangkan peluang-peluang untuk bahagian hadapan kita, walaupun terdapat beberapa gerakan, beberapa passingan yang telah mereka lakukan. Tapi again, kekerapan tu agak berkurangan sudah. So sama ada dari segi motivasi terhadap kedua player ni, ataupun pasukan lawan telah mula sedar di mana sebenarnya kekuatan pasukan Sabah FC, siapa yang patut mereka kawal. Dan terbukti sini gerakan Sadil dan juga Taiki untuk perlawanan ini memang agak limited lah. Antara benda-benda yang aku nampak lagi, kita sentuh dulu untuk bahagian serangan lah, lepas tu kita pergi ke bahagian defense lah. Antara benda yang aku nampak lagi adalah vision pemain-pemain juga cukup berkurangan. Aku tengok sini beberapa hantaran yang macam bagi aku lah, hantaran yang dilakukan tu tidak menepati sasaran, ataupun tidak melihat terlebih dahulu siapa yang patut dihantar dan di mana player-player itu patut lari untuk mendapatkan bola yang dihantar. Banyak bola yang dihantar ke hadapan, tidak ada seorang player pun sambut bola tu, ataupun tidak ada satu orang player pun berada berdekatan dengan area bola yang telah dihantarkan tu, membuatkan beberapa gerakan yang telah dilakukan dan juga hantaran merupakan satu hantaran yang cukup sia-sia lah bagi aku. Lepas tu agak kelengkabut jugalah. Agak kelengkabut, di mana ada juga passingan-passingan yang kita tengok tidak sampai, short pass yang telah dilakukan oleh player-player pun membuatkan juga agak senang lah bagi aku. Bukan of course Terengganu bermain dengan cukup bagus, tapi kesilapan daripada pemain pasukan Sabah FC itu lagi yang memudahkan untuk pasukan Terengganu mengawal di bahagian tengah pasukan Sabah. Itu yang berlaku. Dan untuk bahagian pertahanan pula, walaupun kita bolos 2 pada perlawanan ini, tapi aku masih memberi pendapat aku bahawa apa yang ditampilkan oleh pertahanan untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini memang cukup bagus. Mereka cukup berhempas pulas untuk mengekang pergerakan yang dilakukan oleh Terengganu FC. Pemain yang aku puji di sini, of course yang lain tu memang bagus, tapi yang aku memberi pujian lebih kepada Dominic Tan untuk perlawanan ni, di mana satu clearance yang dilakukan oleh beliau, di mana Khairul Fahmi Cik Mat Apik pun memang sudah tertewas lah pada perjuangan tersebut, tapi Dominic Tan membuat larian untuk mengeluarkan bola itu sebelum sempat masuk ke gawang Sabah. So itu adalah satu effort yang cukup bagus lah, walaupun sudah ketinggalan gol perlawanan itu, tapi beliau tetap tidak mengaku kalah. Dan satu lagi di sini yang aku nampak memang telah menjadi duri dalam daging untuk Sabah FC adalah kepantasan yang dimiliki oleh pasukan lawan kita. Sekali lagi di sini membuktikan itu adalah isu yang memang perlu diambil kira, memang perlu dibaik pulih oleh OKS untuk saingan Liga Super akan datang, dan juga untuk persiapan perlawanan Piala Malaysia yang tidak lama lagi akan berlangsung, di mana banyak larian yang telah dilakukan, especially Faizal Halim. Faizal Halim pada perlawanan ini memang aku respect lah. Memang dia cukup layak untuk dipilih ataupun digelar antara pemain yang berbakat besar untuk di Malaysia lah, especially di mana beliau pun ada contribute untuk assist juga pada gol yang telah berjaya dilakukan untuk Terengganu pada perlawanan ni. So ditambahkan lagi dengan kecederaan yang dialami oleh Jackson, ini pun antara benda yang aku risau juga. Hopefully beliau pulih untuk perlawanan akan datang, kerana jika sekali lagi beliau injured
untuk tempoh yang agak panjang. Kita perlu ingat kita ada menentang Pahang dan juga JDT. Okey, walaupun aku berani cakap sini memang kalah lah lawan JDT, tapi at least kita mahu seseorang yang mampu untuk mengawal dan juga mengekang pergerakan JDT pada perlawanan tersebut. Hopefully bukan dengan gol yang banyak lah, bukan dengan gol yang telah apa yang dilakukan oleh JDT menentang Negeri Sembilan. Aku nak mau banyak begitulah kalau boleh. Dengan kemasukan Badrul Bakhtiar dan juga Gary Setiawan pada separuh masa kedua tu, bagi aku tidak juga memberi impact yang cukup ketara pada perlawanan tersebut. Masih juga Terengganu mampu untuk membuat serangan yang cukup berkualiti, perancangan build up dari bawah yang cukup bagus. Walau macam mana pun, di sini aku ingin mengatakan kehadiran Gary pada separuh masa kedua tu ada memberi sedikit impact untuk bahagian pertahanan lah, especially di mana kalau kita tengok pada awal perlawanan sebelum kemasukan kedua pemain ni, especially Gary Setiawan lagi, agak kelang kabut di bahagian defensive midfield Sabah, especially di mana banyak pemain yang tidak dikawal, memberikan hantaran yang mudah untuk Terengganu untuk masuk ke bahagian kotak di pasukan Sabah. Ini lagi benda yang paling aku ketarak sangat nampak lah. Banyak sangat ruang yang diberikan oleh pasukan Sabah FC dengan tidak mengawal, tidak melakukan man marking, membuatkan lorongan yang mudah untuk pasukan Terengganu membuat gerakan masuk ke kotak di pasukan Sabah. Dan akhir sekali, perancangan OKS untuk cuba mengejar kedudukan at least mungkin untuk membuat satu gol pada perlawanan tersebut, akhirnya musnah lah. Bagi aku itulah akhirnya musnah apabila Riza Ghazali dilayangkan kad merah pada separuh masa kedua, di mana nampak di situ Sabah telah mula meletakkan 4 defender di bahagian pertahanan mereka. Dimana kalau kita tahu memang dari mula sampai akhir, dan juga dari mula sampai ke perlawanan ni 3 main defender yang digunakan. Tapi selepas Riza Ghazali dilayangkan kad merah, aku tengok situ defender Sabah telah menjadi formation 4 pemain. So mungkin berakhir dengan 4-1 kan, 8, 9, 10, betul lah, 4-1 yang telah digunakan oleh OKS, dan kita lebih kepada bertahan lah. So guys, itulah dah sedikit ulasan daripada aku untuk perlawanan yang berkesudahan dengan 2-0 3 mata milik Terengganu ni. Again, aku ulang lagi, inilah satu persembahan yang cukup mengecewakan daripada perlawanan yang lain. Perlawanan yang lain tu sebelum-sebelum ni, walaupun kalah, walaupun seri, tapi aku masih suka dengan apa yang ditampilkan. Tapi perlawanan ni kita tewas, tapi persembahan yang diberikan agak mengecewakan lah dari aku. Itu saja yang aku nampak pada perlawanan. So aku harap kamu okey, tiada yang mau marah-marah. Tapi again, this is an open session. Kamu boleh letak apa saja komen di ruang komentar di bawah, dan aku memang senang lah tengok apa pendapat kamu. Dan aku minta maaf sekiranya apa yang aku cakap ni macam agak kamu rasa kurang selesa kamu dengar. Kamu rasa aku ni macam fans yang cuma mau menang saja, tapi aku bukan macam tu. Kalah tetap kalah, aku terima kekalahan ni. Dan apa yang paling penting di sini adalah janji OKS untuk kita berada di top 5 telah dilaksana, dan ini adalah satu prestasi dan juga kedudukan liga yang cukup bagus daripada apa yang kita dapat pada season sebelum ni. So kita berjumpa lagi guys pada video yang akan datang. Assalamualaikum.